Buletin Didik 21 Februari bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Konsep Sekolahku Sejahtera yang dilancarkan Kementerian Pendidikan KPM hari ini menerapkan nilai murni yang bermatlamat, melahirkan generasi muda hebat serta mampu bersaing di peringkat dunia. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin menegaskan pelaksanaannya tidak akan menambahkan beban tugas guru mahupun pengenalan mata pelajaran atau silibus baharu. Konsep Sekolahku Sejahtera menumpukan 14 elemen penting yang mengambil pangkal abjad daripada perkataan sejahtera. Antaranya selamat, seronok, sihat, etika, empati, jati diri dan adab sopan. Jelas Datuk Dr. Razi, penekanan konsep yang bermula pada sesi persekolahan akan datang adalah usaha memastikan murid yang lahir daripada sistem pendidikan negara mampu berdaya saing di peringkat dunia. Apa yang kita ingin laksanakan dalam konsep ini, dalam konteks ini adalah untuk memastikan supaya guru-guru menerapkan konsep ini secara semula jadi dalam pengajaran dan pembelajaran mereka secara alami. Maknanya sekiranya guru ini mengajar mata pelajaran sejarah sebagai contoh, ada perkara-perkara yang dalam topik yang diajarkan itu berkait rapat dengan mana-mana konsep yang ada dalam 14 elemen tadi boleh digunakan dan dijelaskan kepada anak-anak ini. Ia juga dilaksanakan melalui aktiviti di sekolah, membabitkan aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum serta program dalam komuniti. Pada majlis sama, turut diperdengarkan buat pertama kali lagu tema Sekolahku Sejahtera, nyanyian Hakim Rusli. Lirik lagu ditulis sendiri oleh Datuk Dr. Razi. Bangkitlah generasi pewaris negara, Sekolahku Sejahtera. KPM belum membuat keputusan rasmi berhubung pelaksanaan pentaksiran tingkatan 3 PT3 bagi tahun ini. Datuk Dr. Razi Jidin berkata kementerian buat masa ini sedang meneliti pendekatan sesuai berkaitan pentaksiran berkenaan dengan mengambil kira tahap penguasaan murid. Kita belum membuat sebarang keputusan berkaitan dengan PT3. Ya, itu kena jelas. Ya. Belum ada sebarang keputusan rasmi oleh KPM berkaitan dengan PT3. Apa yang kita ingin lihat adalah tahap penguasaan anak-anak kita yang berada di sekolah. Mereka telah mula masuk ke sekolah untuk membolehkan kita mendapat indikasi apakah pendekatan yang paling sesuai. Datuk Dr. Razi mengulas mengenai satu pemakluman yang dimuat naik di laman Facebook Sabtu lalu menyatakan PT3 dilaksanakan pada Oktober hingga November. Bagaimanapun pemakluman itu kemudian ditarik balik. Dalam pada itu, KPM sedang membuat kerangka menyeluruh bagi menyelesaikan isu beg sekolah berat yang berlarutan sekian lama. Antara punca yang dikenal pasti adalah sekolah yang mempunyai terlalu banyak mata pelajaran dalam sehari. Selain murid membawa terlalu banyak buku latihan dari luar yang kadang-kala tidak digunakan. Untuk sekolah rendah kadang-kadang sampai 7 mata pelajaran sehari. Ada yang 6 mata pelajaran sehari. Ya. Namun untuk sekolah yang menggunakan sebagai contoh 3 mata pelajaran sehari atau 4 mata pelajaran sehari, kita dapat lihat bahawa bagnya itu beratnya lebih rendah berbanding dengan mata pelajaran yang lebih banyak ini. Sebab itu, namun kita tak boleh suka-suka keluarkan arahan terus kurangkan 3. Ini kita sedang meneliti untuk melihat kadang-kadang ada kekangan dalam konteks guru. Dia nak kurangkan mata pelajaran sehari, tetapi ada kekurangan dalam konteks guru berdasarkan option mata pelajaran dan sebagainya. So, perkara ini kita sedang teliti satu persatu. Kementerian turut berbincang dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi membenarkan murid memakai pakaian sekolah kebangsaan ke sekolah agama sebagai langkah mengurangi. Sementara itu, KPM akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Suruhanjaya Pilihan Raya SPR esok mengenai penggunaan kelas di sekolah menengah sebagai pusat mengundi untuk Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Kita ada pendekatan-pendekatan yang kita akan gunakan. Namun begitu kita cuba elakkan, ya, kerana tempoh masa tak banyak. Hari Ahad sahaja yang ada. Jadi guru ni sebenarnya di sekolah ini untuk persediaan peperiksaan SPM ni susun atau meja ini diketuai oleh siusa peperiksaan
dan dibuat lama dah ni. Dah banyak hari dah buat susun betul-betul. Jadi untuk dirombakkan kemudian disusun balik dalam masa sehari, ianya bukan sesuatu yang mudah ya. Kerana susun dia ada tertib dia, ada tata cara dia, ada peraturan dia. 151 sekolah menengah akan digunakan sebagai pusat mengundi yang dijadual pada 12 Mac ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Azim menjelaskan kawalan jangkitan COVID-19 dalam kalangan pelajar di sekolah yang mempunyai asrama harian lebih mencabar berbanding sekolah berasrama penuh. Ini kerana bukan semua murid di sekolah yang mempunyai asrama harian akan menetap di sekolah berbanding sekolah berasrama penuh yang memerlukan semua murid berada dalam sekolah. Sejak Januari lalu hingga pertengahan bulan ini, 50,826 kes jangkitan dikesan dalam kalangan kanak-kanak berusia bawah 12 tahun. Antara faktor peningkatan tersebut ialah pembukaan sesi persekolahan. Bersua kembali, dalam melahirkan pendidikan tingkatan 6 yang bersifat lestari, Kementerian Pendidikan KPM melancarkan kolokium pendidikan tingkatan 6 peringkat kebangsaan kali kelima siang tadi. Kolokium yang berlangsung selama 3 hari bermula hari ini dianjurkan dengan kerjasama bahagian pengurusan sekolah harian KPM, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Kolokium ini disertai seramai 74 guru daripada seluruh negara yang akan membentangkan kajian tindakan dalam pelbagai subjek menerusi pendekatan berkonsepkan inovasi. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Nur Zamani Abdul Hamid berkata, kolokium itu diadakan bagi melahirkan tenaga pengajar yang inovatif dalam mendepani perubahan dalam proses pembelajaran. Melihat kepada cabaran pendidikan masa kini, penganjuran kolokium dan festival pendidikan dengan tema kreativiti dan inovasi melestarikan kecemerlangan pendidikan adalah bertepatan dengan hasrat KPM ke arah memartabat profesion keguruan khususnya di pusat tingkatan 6. Perkara ini boleh dihasilkan melalui inovasi dan kreativiti para guru dalam memastikan proses pembelajaran berlaku mengikut norma baru. Tambahnya lagi, kolokium yang diadakan secara dalam talian ini diadakan sebagai medium perkongsian dan pembentangan idea dalam kalangan guru. Pada majlis sama, Datuk Nur Zamani turut melancarkan Festival Pendidikan Kebangsaan kali ketiga. Festival yang turut diadakan secara dalam talian itu adalah usaha mempromosikan pendidikan tingkatan 6 dalam kalangan pelajar lepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM. Hal ini membuka lembaran baharu ke arah mematabatkan tingkatan 6 setaraf dengan pra-universiti dan memantapkan jaringan serta kerjasama dengan pihak universiti, agensi dalam memberi keyakinan tentang kebolehpasaran lepasan tingkatan 6. Beliau turut berharap penganjuran festival dan kolokium ini dapat menjadi titik permulaan dalam usaha mendigitalisasikan pelaksanaan pelbagai aktiviti serta proses pembelajaran tingkatan 6. Bagi memastikan kebajikan anak-anak golongan kelainan upaya OKU sentiasa terbela, Kementerian Wilayah Persekutuan menyarankan golongan terbabit diberi latihan kemahiran di Pusat Pemulihan dalam Komuniti PDK. Menterinya, Datuk Seri Syahidan Kasim berkata, pihaknya akan memberi perhatian terhadap isu berkenaan supaya golongan terbabit tidak ketinggalan dari segi latihan, pendidikan, pemulihan serta integrasi sosial berbanding individu normal. Tapi yang paling penting sekarang ialah kita meletakkan matlamat untuk kita capai supaya 100% daripada anak-anak yang OKU ni mendapat perhatian kita. Dia bukan saja bantuan ni, yang paling penting ialah mereka mendapat latihan kemahiran yang kita akan sediakan di semua tempat yang kita sebut PPDK. Beliau berkata demikian pada program Semarak Kasih sempena Hari Wilayah Persekutuan tahun ini bersama pelajar PDK di Putrajaya siang tadi. Pada program itu, beliau turut menyampaikan sumbangan peralatan terapi berjumlah RM40,000 kepada 4 pertubuhan PDK.
Pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIK-KIDS melepasi 1 juta individu, iaitu 28% bagi kohort kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata dengan perkembangan itu, beliau berharap ibu bapa tidak lagi mengambil sikap tunggu dan lihat bagi mendaftarkan anak-anak mereka. Jumlah pendaftaran itu diterima selepas 3 minggu pelaksanaan program berkenaan. Khairy turut berkongsi infografik pendaftaran PIK-KIDS setakat semalam di laman Twitternya yang menyaksikan Kuala Lumpur mencatatkan jumlah tertinggi diikuti Pulau Pinang dan Putrajaya. Setakat semalam, sebanyak 513,393 individu atau 14.5% populasi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun di negara ini telah menerima dos pertama. Dalam pada itu, Kelantan mencatatkan kadar penerimaan vaksinasi terendah untuk kanak-kanak 5 hingga 11 tahun dengan hanya mencatatkan kadar 8% atau 21,900 orang. Selain Kelantan, turut mencatatkan peratusan terendah dalam pemberian imuniti COVID-19 itu adalah Sabah dengan 9% atau 39,000 kanak-kanak. Mahasiswa perlu menjadi duta serta penggalak dalam memastikan masyarakat cenderung dalam memilih makanan yang halal serta berkhasiat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad berkata perkara itu sesuai dilaksanakan, tak kala golongan itu merupakan kunci kepada kemajuan sesebuah negara. Dalam konteks menjadikan halal sebagai agenda negara, mahasiswa selaku generasi terpelajar merupakan duta dan contoh kepada pengguna lain dalam membuat pilihan untuk mendapat makanan yang halal. Maka sudah tentulah produk dan premis yang mempunyai persediaan halal akan menjadi keutamaan. Beliau berkata sedemikian ketika menyampaikan tausiah pada majlis penutup program kesedaran halal Malaysia bersama mahasiswa di Putrajaya siang tadi. Tambahnya, mahasiswa hari ini juga berperanan melengkapkan diri dengan sifat kepimpinan serta menyemai budi pekerti yang tinggi dengan merancang aktiviti dengan program berkonsepkan komuniti. Perkara itu bukan sahaja dapat menjadikan mahasiswa contoh kepada masyarakat, malah ia turut mendekatkan diri mereka dengan orang ramai. Selain itu, Datuk Idris Ahmad turut menegaskan supaya mahasiswa berpegang dengan konsep tabayun agar tidak mudah terpengaruh dengan berita tanpa penyelidikan terlebih dahulu. Perkara itu penting dalam usaha memastikan berita yang disampaikan termasuk berkenaan isu halal tidak disebarkan tanpa mengetahui kebenarannya. Hal ini kerana mahasiswa merupakan golongan inteleks dan cerdik pandai terhadap perkembangan dunia, termasuk isu-isu halal terkini. Keistimewaan yang ada pada mahasiswa adalah sentiasa mempunyai sifat ingin tahu dan mengkaji. Justru itu penetapan prinsip tabayun perlu menjadi benteng kepada golongan mahasiswa agar segala maklumat yang diperolehi adalah sahih dan disahkan terlebih dahulu. Program kesedaran halal bersama mahasiswa di bawah kendalian Jabatan Kemajuan Islam JAKIM itu bertujuan memberi pendedahan kepada golongan mahasiswa dalam menyampaikan kepentingan memilih makanan halal dalam kalangan masyarakat. Dipersilakan wakil. Gaji tidak setimpal dan kurang pengalaman antara faktor seseorang graduan gagal mendapat tempat dalam pekerjaan profesional. Pun begitu, inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia yang dilancarkan baru-baru ini sedikit sebanyak memberi sinar harapan buat kelompok berkenaan. Dan sementara menunggu benih membuahkan hasil, waktu dan kesihatan yang ada ini tidak patut disia-siakan. Tidak dinafikan peluang pekerjaan terjejas sejak negara berdepan pandemik COVID-19 2 tahun lalu. Namun peluang masih ada bagi semua golongan untuk mencari rezeki. Bagi graduan berkelulusan ijazah sarjana muda Keuangan Islam Universiti Sultan Azlan Shah ini, dia terpaksa menceburi bidang pencipta kandungan digital sebagai alternatif selepas tidak mendapat peluang pekerjaan yang diidamkan. Jadi kalau kita pandai bawa diri dalam bidang gaming ni, sebenarnya kita boleh banyak menjana pendapatan dari banyak source lah sebenarnya. Tak semestinya daripada game tu sendiri, tapi kita ada sponsor, kita ada campaign dan macam-macam lagi sebenarnya kita boleh menjanakan pendapatan. As for now, sebab hari tu pun sebenarnya saya cuba apply kerja lain daripada gaming, tapi kebanyakan employer dia tak nak ambil sebab kita tak ada experience lah. Bila dia tengok game dia macam tak berminat. So as for now maybe saya akan buat ni sebagai
full berjaya, and maybe kita akan buat lebih konten kepada media sosial kita. Graduan Pentadbiran Perniagaan Pengkhususan Pemasaran Universiti Sultan Azlan Shah ini pula mengakui sehingga kini dia belum mendapat panggilan pekerjaan walaupun telah tamat pengajian lebih setahun lalu dan telah memohon lebih 10 kali kepada syarikat tempatan. Selalunya macam kalau kita minta betul-betul level degree, dia akan cakap kita tak ada experience lah. Tapi kalau kita minta macam rendah sikit daripada degree, dia cakap kita tak layak sebab kita ada degree. Kita fresh grad tapi kita keluar kita tak boleh dapat kerja sebab atas dasar tak ada pengalaman. Jadi macam mana kita nak dapatkan pengalaman kalau dia orang sendiri tak tawarkan kita pengalaman kan? Penunggang P-hailing ini pula menjadikan kerjaya penghantar makanan sebagai kerja sambilan sementara menunggu peluang untuk membuka perniagaan sendiri. The problem ialah bukanlah saya macam milih kerja tapi dia jadi saya melihat dia terlalu double kerja tapi dengan gaji yang tak memuaskan. Contoh saya jadi graphic design dan masa sama saya kena jadi admin media sosial. Okey. Lepas tu dalam masa sama saya kena buat video content. 3 serentak. Tapi gaji tu berapa? 1,800. 1,800 saja. Tapi ada tiga kerja. Padahal 3 kerja ni kalau kita lihat betul-betul skop dia sangat besar. Saya akan melihat beban sangat tinggi kalau saya memikul kerja tu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru-baru ini mengumumkan inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia menerusi penyediaan 600,000 peluang pekerjaan tahun ini dengan peruntukan 4.8 bilion ringgit. Kepelbagaian emas juga turut diterapkan di bahagian-bahagian lain ataupun peralatan-peralatan lain seperti tongkat dan sebagainya. So di sini menunjukkan bagaimana penggunaan penerapan nilai emas itu pada tongkat Sir Frank Swettenham iaitu Residen Jeneral Negeri-Negeri Melayu Bersekutu tahun 1896 hingga 1901. Dia merupakan pentadbir British di tanah Melayu yang cukup sinonim dengan masyarakat Melayu. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan tongkat peribadi beliau yang telah menerapkan unsur-unsur emas. Plate emas tu di permukaan di bahagian tombol pemegang tu dan bahagian batang tongkat tersebut yang mengukirkan motif-motif seni ukir Melayu yang mengambil kira aspek-aspek tumbuh-tumbuhan ataupun alam semula jadi di negara kita. Laporan sukan, tahniah buat skuad badminton lelaki dan wanita negara yang mara secara merit pada pusingan akhir Piala Thomas dan Uba susulan aksi cemerlang yang ditampilkan pada kejohanan berpasukan Asia yang berakhir semalam. Skuad wanita menduduki 4 kelompok terbaik manakala pasukan lelaki muncul juara. Bagaimanapun, belum masa buat kem badminton negara berpuas hati kerana sebahagian besar pasukan yang bertanding tidak menurunkan pemain terbaik masing-masing. Apapun secara keseluruhan, barisan pemain negara menampilkan aksi yang boleh dibanggakan. Paling mencuri tumpuan dengan kemampuan pasukan wanita yang mengejutkan juara bertahan Jepun dan pasukan pilihan India untuk bergelar juara kumpulan. Mereka bagaimanapun akur dan menamatkan saingan pada peringkat separuh akhir apabila tewas kepada Korea Selatan. Antara yang turut diperkatakan, kematangan yang dipamerkan pemain perseorangan yang baru mencecah usia 17 tahun, Siti Nur Syuhaini Azman. Buat pasukan lelaki, kemampuan bergelar juara membolehkan Malaysia mencipta kejuaraan sulung kejohanan. Lee Zijia mengutarakan janji untuk membantu Malaysia muncul johan selepas mendapat restu Persatuan Badminton Malaysia bergerak selaku pemain profesional. Mungkin setakat saya rasa untuk permainan belum lagi sangat stable lah. And ini pun selama ni ini pun problem saya kan. So mungkin dari skill semua kena improve lagi lah untuk prepare in upcoming tournaments lah. Yeah. Kejayaan di Shah Alam pasti menyemarakkan semangat Zijia untuk mempertahankan kejuaraan All England match nanti. Turut menonjol Eng Ziyong yang beraksi konsisten sepanjang saingan. Malah Ziyong menghadiahkan mata kemenangan negara pada aksi final menewaskan juara bertahan Indonesia. Pun memang kita ada satu line up yang solid. Mungkin kita akan menilai persembahan selepas tour di Europe nanti juga untuk di mana mungkin kita ada pengukuhan kepada tim list
Jadi memang anything is possible lah. Barisan pemain beregu juga menimba pengalaman berguna. Biarpun tidak diuji dengan lawan ranking terbaik dunia, sekurang-kurangnya mereka belajar sesuatu untuk aksi yang lebih baik. Itu saya proud lah mereka bisa overcome itu situation, menang dengan situation mereka yang tidak 100% di performance mereka. Jadi buat saya worried kita pastilah. Ya, kita jangan sampai ini bagaimana kita akan stop worried kita dengan analyze itu mereka punya game, apa yang kita kena buat untuk step berikutnya ini untuk mereka turnamen di Europe nanti ini. Apa yang diharapkan prestasi pemain negara pada kejohanan Asia mampu dipertingkatkan menjelang ujian sebenar Piala Thomas dan Uber yang dijadual berlangsung Mei nanti di Bangkok, Thailand. Kali terakhir Malaysia bergelar juara Piala Thomas pada tahun 1992 menewaskan Indonesia. Jam 8 malam ini, seluruh peminat bola sepak tanah air pastinya tertumpu ke Kemboja menyaksikan pertemuan skuad bawah 23 tahun negara menentang Laos pada kejohanan bawah 23 AFF untuk memburu tempat ke separuh akhir. Dimalukan dengan kekalahan 1-2 pada aksi pertama, skuad kendalian Brad Maloney mesti segera bangkit atau jika gagal, satu lagi sejarah hitam bakal tercatat dalam arena bola sepak negara. Hanya juara kumpulan akan layak ke separuh akhir dalam situasi cuma Malaysia dan Laos sahaja yang bersaing selepas Myanmar dan Indonesia menarik diri. Sekiranya Malaysia menang tipis 1-0, perlawanan akan dilanjutkan ke masa tambahan dan penentuan sepakan penalti akan dilangsungkan jika kedudukan masih terikat. Antara yang menaruh harapan tinggi kebangkitan skuad negara, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, Datuk Hamidin Muhammad Amin. Tentu kita nakkan tim ni berjaya dan kita lihat game pada 2 hari lepas tu peluang banyak tapi nampak atas dasar mungkin belum ada rezeki lagi dan kita harap tim Brad Maloney akan comeback untuk menang pada besok menentang Laos. Datuk Hamidin semalam merasmikan pelancaran Akademi Bola Sepak Star Lion Perlis FA di Padang B, Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kanga. Ia antara inisiatif Perlis FA untuk menaikkan kembali imej bola sepak negeri itu menerusi pembangunan akar umbi dalam melahirkan bakat baru. Pusat latihan itu antaranya dilengkapi zon persalinan, 4 padang mini dan pagar perimeter keselamatan. Sementara itu, Timor Leste mencipta kejutan mara ke separuh akhir menewaskan tuan rumah Kemboja 1-0. Kemboja yang mendominasi hampir keseluruhan permainan akur dengan gol kemenangan Timor Leste hasil jaringan sendiri Yusafi pada minit ke-18. Ini juga kejayaan pertama Timor Leste ke separuh akhir sejak kejohanan bermula pada 2005. Pada satu lagi aksi kumpulan A, kejayaan Filipina menewaskan Brunei 2-1 belum memadai buat mereka melangkah ke separuh akhir. Filipina mendalui 2 gol menerusi Dennis Chung pada minit ke-48 sebelum Sandro Reyes menggandakan jaringan 10 minit berselang. Brunei yang tewas semua perlawanan berjaya merapatkan kedudukan menerusi Hakimi Said pada minit ke-59. Filipina menamatkan saingan di tempat ketiga, 2 mata di bawah Kemboja di tangga kedua. Upacara penutup Sukan Olimpik Musim Sejuk di Beijing, China mengakhiri Buletin Didik malam ini. Dengan itu saya Zaiti Zubir, salam hormat dan jumpa lagi.